Tapi sayangnya, edisi kali ini masih mengekalkan sistem karburator, bukannya sistem fuel injection seperti yang diuar-uarkan, menjadikan LC135 kurang mendapat perhatian daripada peminat kapcai tempatan. Untuk sejarah awal, Yamaha LC135 mula memasuki pasaran Thailand dan Indonesia pada tahun 2005 sebelum memasuki pasaran Malaysia pada tahun berikutnya selepas model ini mendapat penerimaan baik serta jualan laris. Pada Mei 2006, Yamaha telah menganjurkan Yamaha Pan Asian Tour dengan menjelajahi Thailand, Malaysia, Indonesia dan Filipina sejauh 9,000 kilometer. Sekitar tahun 2008, Yamaha Thailand telah melancarkan versi suntikan api atau dikenali sebagai fuel injection dalam pasaran Thailand. Seterusnya menjadikan kapcai kedua selepas Honda Wave 125i. Di setiap negara yang mempunyai model ini mendapat nama yang berbeza-beza. Kita bawakan contohnya di Malaysia, dikenali sebagai Yamaha LC135, Indonesia Jupiter MX135, Thailand Yamaha Spark RX 135, di Filipina Yamaha Sniper MX135, di Vietnam Yamaha Exciter RRC 135 dan di Greece pula Yamaha Krypton 135. Jadi tidak hairanlah sekiranya di pasaran luar terdapat beribu-ribu cover set dan menjadi kegilaan ramai. Yamaha LC135, sebuah jentera berkuasa sederhana rendah yang boleh dianggap legenda dalam dunia moden moped kerana ini buat pertama kalinya satu-satunya jentera kapcai yang mempunyai penyejukan cecair liquid coolant dengan bersesaran 134cc berserta radiator, kapasiti tangki petrol sebanyak 4 liter termasuk pelampung. Kapcai ini bukan lagi menjadi suatu yang asing dalam dunia pemotoran Malaysia, tak kira di lebuh raya atau di podium hujung minggu. Ditawarkan dalam dua pilihan transmisi gear, Super Sport dengan clutch auto 4 gear dan Extreme Spirit dengan clutch auto 4 gear untuk V1 dan 5 gear untuk version facelift seterusnya. Pengeluaran V2 untuk 5 gear terpaksa dihentikan atas faktor-faktor tertentu oleh pengeluar. Memasuki pasaran Malaysia pada Februari 2006 menggunakan sistem karburator Mikuni VM22, 22mm untuk V1 dan Mikuni BS25 25mm dengan 12 horsepower serta 6.5 Nm torque cukup untuk menambat hati rakyat Malaysia pada waktu itu. Mencapai reputasi terbaik daripada peminat kapcai, kebanyakannya memuji pada struktur ketahanan enjin, kelajuan, faktor keselesaan untuk perjalanan jauh serta penjimatan minyak yang baik. Dipetik dalam artikel pandu laju pada 19 April 2018. Sebanyak 21 unit model LC135 telah diuji pada tahap penjimatan minyak dengan kapasiti tangki petrol 3.8 liter tanpa pelampung. Data ujian mendapati keputusan cukup memuaskan kerana purata penjimatan bahan api antara 45 hingga 45.5 kilo per liter dan mungkin boros dengan 33.5 kilo per liter. Hal ini menjadikan LC135 antara model yang paling panas sebaris dengan motosikal dua lejang Yamaha 125Z, 125ZR dan RXZ. Dikuasakan oleh direct current atau sistem CDI menjadikan cut-off RPM sehingga 9,500 untuk V1. Semuanya serba indah dalam industri modifikasi motosikal pada awal kemunculannya. Buat anak muda ketika itu, ada yang sanggup berhabisan wang untuk menukar LC135 kepada X1R version Thai Look.
Susulan mendapat sambutan hangat di hati peminat. Sekali lagi Yamaha melancarkan model LC135 V2 pada tahun 2011 dengan perubahan facelift pada cover set, headlamp, fog lamp dan tail lamp. Bahagian cover set ditambah baik dengan diterapkan style modern moped. Tetapi, ramai yang terkilan apabila mendapati cut-off CDI LC135 V2 hanya pada RPM 8,500. 1,000 RPM, jurang yang begitu ketara berbanding V1 sebelumnya. Faktor perubahan antaranya adalah untuk mematuhi kehendak pihak berwajib serta memastikan ketahanan enjin yang lebih lama. Jiwa kelajuan tidak pernah padam. Ramai yang masih mampu menerima kekurangan itu dengan melakukan sedikit modifikasi pada struktur enjin yang menjadikan kelajuan agresif pada persembahan terbaik. Tahun berikutnya, Yamaha sekali lagi melancarkan LC135 V3 untuk memastikan delegasi Kapcai legenda ini terus mendapat sambutan. Walhal pada tahun 2008 di Thailand dan Indonesia sudah pun menggunakan sistem fuel injection. Peminat masih lagi setia menunggu kemunculannya di Malaysia pada tahun pengeluaran V4 yang dikatakan berkemungkinan besar menggunakan sistem fuel injection, tiada lagi sistem karburator. Apakah persoalan peminat LC135 bakal terjawab untuk edisi seterusnya? Tiba waktu kemunculannya. 2018, LC135 V4 dilancarkan dengan penampilan yang sedikit berubah, lebih kepada bentuk komestikal dan warna lebih elegan. Bahagian lampu sisi belakang ditambah sedikit keluar atas tujuan keselamatan. Tapi sayangnya, edisi kali ini masih mengekalkan sistem karburator, bukannya sistem fuel injection seperti yang diuar-uarkan, menjadikan LC135 kurang mendapat perhatian daripada peminat Kapcai tempatan. Antara faktor lainnya juga termasuklah jentera supermoped 150cc mula mendominasi pasaran Malaysia kerana difahamkan menggunakan sistem fuel injection, sistem yang lebih efisien serta jimat minyak. Berikutan itu menjadikan LC135 dipandang sepi buat seketika oleh majoriti peminat. Ada yang menjual, membuang harga sesuka hati serta beralih arah untuk mendapatkan supermoped yang menempati citarasa yang sementara. Itulah persoalan yang kerap menjadi bualan hangat dalam kalangan peminat, terutamanya di media sosial. Sudah tentu ini bukan pilihan di tangan peminat. Semuanya terpulang kepada Yamaha sendiri. Suatu hari nanti, mereka akan terbuka hati untuk faham pro dan kontra sistem jantung LC135. Pada tahun 2018, Hong Leong Yamaha sekali lagi mengeluarkan model terbaru LC135 V5. Penutup muffler exhaust gimmick ala Y15ZR mengekalkan kekuatan enjin. Kelainan pada sistem exhaust mungkin sedikit pelik pada setengah peminat. Pengubah suaian facelift digabungkan serta ranggi di bahagian headlamp hadapan. Rotation per minit masih sama dengan 8,500 serta 11.65 Nm torque. Tapi jangan dilupakan, dalam lingkungan tahun 2002 ke 2003, dunia perlumbaan MotoGP ketika itu, sistem karburator telah bertukar kepada sistem fuel injection. Salah satu masalah yang dihadapi oleh setiap pasukan pada ketika itu adalah kekurangan horsepower pada sesebuah enjin jentera. Sistem fuel injection sememangnya diakui tahap penggunaan petrol lebih jimat, lebih cantik, perjalanan lebih jarak jauh, tetapi hakikatnya kuasa kuda yang dihasilkan agak kurang jika dibandingkan sistem karburator. Solusinya adalah pihak-pihak mekanik terpaksa membuka satu laluan udara yang lebih besar sebagai intake untuk menyedut udara ke dalam kotak angin. Semua ini terpaksa dilakukan untuk mengurangkan penurunan kadar horsepower.
Dunia hari ini masih ramai foreman yang masih tahu menahu sistem karburator, cara tuning karburator, ada kotak angin, tanpa kotak angin, ubah saiz min jack, pilot jet yang sememangnya void lah. Hasil tangan foreman tertentu mungkin menjadikan LC135 antara the best yang dikagumi dalam dunia pemotoran Malaysia. Seterusnya menjadi satu bukti kepada peminat bahawa sistem karburator masih relevan seiring dengan dunia pemotoran hari ini. Yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Sebelum mengakhiri segmen ini, sekilas pandang tentang dunia LC135 di seluruh negara sebelum masuknya jentera moped dan dunia ECU. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.